Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, katanya, dan syarat menghilangkan najis mutawassithah itu hendaklah menghilangkan rasanya dan baunya, dan maaf jika tertinggal warnanya jua. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan cara penyucian najis mutawassithah. Jadi najis dalam mazhab Syafi'i kita terbahagi kepada 3. Yang pertama najis mukhaffafah, iaitu najis yang mana air kencing budak-budak bayi lelaki yang bawah umur 2 tahun yang hanya menyusu susu ibunya sahaja, tidak makan makanan lain yang mengenyangkan selain daripada susu ibu sahaja, maka najis tersebut dipanggil najis mukhaffafah. Adapun najis mughalladhah, ialah najis yang mana ada berkaitan dengan anjing dan babi, ataupun yang lahir daripada anjing dan babi, maka tu dipanggil najis mughalladhah. Sama ada tahi dia, kencing dia, air liur dia dan sebagainya, itu semua dipanggil sebagai najis mughalladhah kalau daripada anjing dan babi. Dan hari ini pula najis yang terakhir diletakkan najis mutawassithah, najis yang terakhir, kerana najis mutawassithah tu yang paling banyak. Najis mutawassithah yang pertengahan ni lah yang paling banyak berlaku. Dia bukannya anjing babi, bukannya salah satu daripada anjing babi, dan bukannya kencing budak-budak. Budak-budak lelaki yang awal bawah umur 2 tahun. Jadi najis mutawassithah selain daripada tu, najis orang kanak-kanak perempuan, anak lelaki yang lebih 2 tahun, ataupun anak lelaki yang bawah 2 tahun tapi makan benda lain sehingga kenyang. Tahi kucing, tahi harimau dan sebagainya, tu semua mutawassithah, termasuklah najis kita sendiri. Sama ada muntah ke, tahi ke, berak ke, kecil ke, darah, semua tu mutawassithah. Dipanggil sebagai mutawassithah kerana cara penyucian dia itu taklah susah sangat dan taklah senang sangat. Tidaklah semudah seperti mukhaffafah dan tidaklah sepayah seperti mughalladhah. Bahkan dia tengah-tengah antara payah dengan senang. Kemudian dia kata cara dan syarat menghilangkan najis mutawassithah itu hendaklah menghilangkan rasanya rasa najis dan baunya bau najis.
rasa dengan bau saja ke? Warna tak payah ke? Warna kena juga. Jadi bila kata menghilangkan najis tu maksudnya kena hilang tiga-tiga, iaitu bau, rasa, warna. Tiga tu sifat najis yang perlu dihilangkan pada mana-mana jenis najis sekalipun. Sama ada najis mutawassithah, najis mukhaffafah ataupun najis mughalladhah. Tiga-tiga ni mesti hilang. Kemudian dia katanya, dan maaf, yang ini dimaafkan jika tertinggal warnanya warna najis juga. Sini timbul kemusykilan. Sebab tadi dia sebut perlu hilangkan rasa dan bau. Seolah-olah warna tu tak ada masalah. Yang sebenarnya ialah kena semua hilang, tiga-tiga sekali termasuk warna. Cuma dia sebut warna sini dimaafkan nisbah kepada warna tersebut tinggal bekas. Contohnya kita ni ada darah banyak. Contohlah kita punya darah tu jatuh ke lantai. Darah haid ke, darah istihadah ke, apa-apa darah lah. Banyak kat lantai tu. Jadi kita pun tunggu lama, sejam baru nak basuh lantai yang kena darah tu. Jadi kita lepas basuh, kita lap habis dah, darah tu kering dah. Kita tuang air pula, gosok. Kemudian kita keringkan, tengok-tengok masih lagi ada kesan darah. Masih lagi ada kesan warna darah, iaitu merah. Sebab kepekatan merahnya darah itu sehingga akan memberi bekas ataupun memberi kesan pada lantai yang kita terkena darah tadi. Jadi adakah masih dipanggil najis warna merah tersebut? Jawapannya tidak. Kalau sudah terangkat ain najisnya, sudah hilang ain najisnya, kita dah hilangkan darah itu secara sempurna, kita dah basuh darah tersebut secara sempurna, tiba-tiba masih lagi ada warna-warna darah, iaitu merah, maka hak tu dimaafkan. Hak tu dimaafkan. Tu tak boleh buat apa lah. Contoh darah tu jatuh kusionnya, jadi kita lap habis dah, bagi kering kusion tu, kemudian tuang air, masih lagi kekal warna darah, itu dimaafkan. Itu dimasukkan sini. Maaf jika tertinggal warnanya warna najis juga. Kerana tu bukan kero. Kita jawi tak cukup nun. Kerana kesukaran menghilangkan dia, menghilangkan warna najis. Tu sebab dia. Kenapa kita perlu, kenapa dimaafkan kalau tertinggal warna? Kerana kalau tertinggal warna tu, kalau nak gosok sekali dengan warna-warna hilang tu payah. Warna yang hilang payah ni iaitu kesan warna. Bukannya warna najis betul-betul, warna najis yang memang najis tu bukan. Kita dah nak habis dah, masih tinggal kesan-kesan warna. Hak tu yang dimaafkan. Hak tu yang dimaafkan. Tapi kalau dia tu boleh hilangkan warna tersebut, wajiblah hilangkan. Bukan makna suruh tinggal. Tu Kerana susah nak hilangkan warna tersebut, dia kata. Kemudian dia kata, tetapi jika tinggal rasanya rasa najis dan baunya bau najis, maka iaitu kalau tinggal tu najislah. Dan jikalau sukar menghilangkan dia, menghilangkan rasa dan bau sekalipun. Jadi beza rasa dengan bau. Kalau najis tersebut masih tertinggal rasa, mana masih ada getah-getah dia lagi ke, ataupun kita masih bau lagi, padahal sudah basuh dah. Maka bila kita basuh dah 3 kali, contohnya kita usaha 3 kali dah basuh, gonyoh-gonyoh tak hilang-hilang, maka dia tetap dalam keadaan najis. Lepas tu gosok tak boleh juga tu, maka dimaafkan. Dia masuk pada najis yang dimaafkan. Najis memang tak najis, tapi dimaafkan sebab darurah, tak payah buat apa dah. Bukan nak suruh gunting. Sekira-kira kalau kita nak gunting tempat tu baru boleh hilang, maka hak tu dia panggil darurah, tak boleh nak elok lah tu. Hak tu dimaafkan. Jadi masa akan datang tiba-tiba tengok-tengok boleh hilangkan, kena hilangkan lah. Itu sebab dia tu masih najis. Cuma ketika nak semayang kita boleh pakai sebab darurah, tak ada cara lain dah untuk menghilangkan dia, maka kita boleh pakai baju tersebut ketika sembahyang. Tapi masih kalau masa akan datang kita boleh hapuskan najis tersebut, wajiblah hapus. Dengan sabun ke apa-apa ikhtiar, kita boleh hilangkan juga najis, menghilangkan rasa ataupun menghilangkan bau. Maka bolehlah kita
sapu. Kenalah kita hilangkan. Tidak boleh kita buat lebih kurang. Dan lagi najis mutawassithah itu terbahagi kepada dua bahagi. Sama jugalah macam najis mukhaffafah, najis mutawassithah ada dua macam. Apa dua tu? Pertamanya najis aini namanya, nama najis. Najis aini. Aini tu gising tu lah. Zat najis tu. Tahi, stokor tu sendiri. Kecing tu sendiri. Darah tu sendiri. Tu dia panggil najis aini. Memang ada tahi lagi. Memang ada kecing lagi. Memang ada darah muntah lagi. Tu dia panggil sebagai najis aini. Benda tu masih ada. Tu najis aini. Tu yang pertama. Iaitu najis aini itu barang yang dapat oleh panca indera akan rasanya rasa najis dan baunya bau najis dan warnanya warna najis. Dan di sini dengan makna atau. Dan di sini dengan makna atau. Bukannya kena himpun tiga-tiga ni baru panggil najis aini. Bahkan kalau salah satu saja ada juga dikatakan sebagai najis aini. Itu apa dia? Najis yang kita boleh dapat dengan panca indera. Dia tak kata dengan mata, dengan panca indera. Sebab najis boleh dikaitkan dengan mata melalui lihat. Najis boleh dikaitkan dengan bau melalui hidung. Najis boleh dikaitkan dengan rasa kalau kita andai kata kita jilat lidah. Itu dia kata panca indera. Jadi kalau selagi mana kita nampak zat najis tu, kita masih bau najis tu, kita rasa getar-getar masih lagi ada zat-zat ataupun getah-getah najis tu, bergetah tu masih lagi dipanggil najis aini. Jadi nak menghapuskan najis aini yang peseng najis mutawassithah tu, perlulah hilangkan terlebih dahulu najis aini. Kita lap dengan tisu ke, perah ke, keringkan ke mesin ke, depan kipas ke, ikutlah. Sehinggalah tempat yang terkena najis tu jadi najis hukmi. Barulah lepas pada tu kita masuk, kita letakkan air di atasnya. Ni kalau kita nak buat cara mudah lah. Kalau kita basuh di tandas tu dah, ataupun di mesin basuh tu air banyak, tu masuk sekali lah, selesai lah. Tapi ni kalau nak jimat air, kalau peseng nak jimat air ke, jadi kita hilangkan air najis terlebih dahulu sehingga kering, tidak ada air najis tu, tak ada dah, jising najis tu tak ada dah, zat najis tu tak ada dah, tahi tokor tak ada dah, kecil yang cairan tu tak ada dah, darah tu pun tak ada dah, tinggal sikit-sikit saja, kita pun tuang air. Bagi kering dulu lah. Sehingga seolah-olah macam asal. Kalau lantai tu macam lantai dah nampak. Seolah-olah macam tak jatuh najis. Sampai situ, baru kita tuang air, tempat yang kena najis saja. Situ lah kena tuang. Tak payah basuh satu rumah. Tak payah basuh satu rumah. Tuangkan air di tempat yang terkena najis itu sahaja. Tidak perlu sampai guna air pahit corok satu rumah. Tak perlu corok air itu di tempat yang terkena najis sahaja. Tidak perlu satu rumah kita corok habis. Tu Kemudian dia kata musannif rahimahullahu taala, maka syarat menghilangkan rasanya, maka syarat yakni syarat menyuci. Syarat menyuci itu ialah menghilangkan rasanya rasa najis dan baunya bau najis. Syarat nak menyucikan najis mutawassithah mesti hilang bau, hilang rasa. Hak ni yang utamalah. Kalau hilang warna tu wajib juga kalau boleh hilang. Kalau tak boleh hilang juga lepas dah cuci dimaafkan macam dia sebut tadi. Bukan bermakna kita tidak perlu hilangkan warna najis dah. Perlu hilangkan kalau boleh. Kalau tak boleh dimaafkan. Selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, setakat mana yang kita boleh kata tak boleh tu? Setakat 3 kali basuh. 3 kali basuh tak hilang juga. Tu mana tak boleh tu. Bukan sampai 100 kali basuh air. Kalau sampai 3 kali tu kita gonyol-gonyol tak boleh juga. Tu mana susah. Tu mana payah tu. Kalau tertinggal juga kesan warna tu tidak ada masalah, dimaafkan. Tu najis yang pertama dalam mutawassithah. Najis yang kedua, najis dan kedua daripada dua tu najis hukmi namanya, nama najis hukmi. Najis tu tak ada dah, tapi hukum dia masih najis. Contohnya jatuh muntah di baju kita, kita pun tak basuh seminggu.
hilang bau, hilang rasa, hilang warna, habis hilang. Tengok macam warna asal dah baju. Tapi kita belum basuh lagi, dia masih najis. Tapi dipanggil sebagai najis hukmi. Pada hukum saja najis. Tapi zat najis tu tak ada dah. Bau najis tu tak ada dah, hilang. Warna najis hilang dah. Rasa najis, zat najis tu tak ada dah. Tu dia panggil najis hukmi. Maka dia kata, iaitu najis hukmi itu barang yang tiada dapat oleh panca indera, akan rasanya rasa najis dan baunya bau najis dan warnanya warna najis. Jadi panca indera kita, sama ada hidung ataupun mata ataupun lidah ataupun sentuhan kulit kita, kita tengok-tengok tak ada, memang tak ada. Kita bau tak bau, kita bau tak busuk, kita tengok tak ada, kita rasa pun tak ada, hilang ni. Tu najis hukmi kalau belum basuh lagi. Maka ketika tu kita ambil lah air, tuang di tempat tu, selesai, habis sekali ya. Hak wajib sekali. Hak sunat sampai 3 kali. Sunatnya sampai basuhan kali ketiga. Dia panggil sunat meniga. Sunat sampai 3 kali. Kali pertama hak tu wajib, kali kedua sunat, kali ketiga sunat. Kemudian dia kata, iaitu najis mutawassithah tu, bukan. Contoh najis hukmi tu, kemih yang kering. Kemih tu air kecing yang kering. Air kecing yang kering, tak ada dah. Zat kecing tu tak ada dah. Cairan kecing tu tak ada dah. Bau kecing pun tak ada dah. Warna kecing pun tak ada dah. Tu dia panggil najis hukmi. Najis tu, kecing tadi tu, kemih tu sudah kering. Kering tu makna tak ada apa dah. Bau tak ada, rasa tak ada, warna tak ada, kering lah. Maka ketika tu adakah boleh kita guna untuk sembahyang? Belum lagi kalau tak basuh. Dia kena tuang air dulu, basuh dulu, barulah terangkat najis hukmi tadi, jadilah suci dan boleh pakai untuk sembahyang. Kemudian dia kata, maka syarat menghilangkan najis itu najis hukmi. Najis itu najis hukmi, hendaklah mengalirkan air pada tempat najis itu. Selesai tu ya. Jadi najis hukmi ni dia tak ada bau, dia tak ada rasa, dia tak ada warna. Jadi hukum masih najis dah tempat tu, hukum masih najis. Maka kita pun tuang air. Air apa ni? Air mutlak lah. Air teh tak jadi, air kopi tak jadi, air musta'mal tak jadi, air mutanajis lagi tak jadi, air najis lagi tahu tak jadi. Dia air mutlak. Air mutlak sahaja boleh. Maka kita pun tuanglah tempat yang kena najis tersebut, yang sudah tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, maka sah dibuat sembahyang. Kemudian hendaklah dia kata mengalirkan air pada tempat najis itu dan memadai dengan sekali jua. Memadai ini nisbah wajib dan sah. Nisbah wajib dan sahnya sekali sudahlah. Kita gonyok, air yang kita basuh tu tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warna, maka air basuhan tu musta'mal. Air basuhan tu dia panggil air musta'mal. Sebelum kena najis dia jadi air mutlak. Selepas kena najis, musta'mal. Air yang terguna untuk membasuh najis. Itu air musta'mal. Kalau air tersebut dia berubah bau ataupun rasa ataupun warna ataupun 2 daripada 3 ni ataupun 3 sekali ada, maka air tersebut mutanajis. Air basuhan tu sudah terkena najis. Hak tu najis tak boleh buat guna untuk apa dah. Nak buat teh pun tak boleh dah, nak buat kopi tak boleh dah, nak buat air sembahyang pun tak boleh juga. Sebab air tu mutanajis. Tapi kalau air basuhan itu menjadi musta'mal, maka dia suci tapi tidak menyucikan. Dia tak boleh buat dah wuduk dengan air tu. Tak boleh buat mandi wajib lah dengan air tu. Tapi boleh bancuh kopi teh lagi kalau nak minum dengan air tu. Air basuh najis yang sudah hilang bau, rasa dan warna. Dan air tersebut juga tidak berbau, tidak ada rasa dan tidak ada warna najis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata lagi, dan tiada disyaratkan niat membasuh najis itu. Sekarang ni kita nak basuh najis, adakah wajib niat? Nawaitu ghuslan najasati adaan lillahi ta'ala. Tak payah. Tak syarat niat membasuh najis.
Bila dia kata tidak syarat, tidak syarat ada niat untuk basuh najis, maka orang kafir boleh basuh najis. Orang kafir sah basuh najis. Sebab orang kafir ni bukan ahli bagi niat. Kita ni orang Islam ahli bagi niat. Ahli bagi niat ni maksudnya kalau kita niat tu sah diterima. Orang kafir kalau dia niat puasa contohnya, tak sah puasa tu. Dia niat semayang, tak sah puasa semayang tu kalau dia kafir. Sebab dia bukan ahli niat. Jadi sekarang ni tidak disyaratkan untuk membasuh najis tu ada niat. Maka boleh orang kafir basuh najis, boleh orang Islam basuh najis. Boleh lah kau. Jadi tak syarat orang yang basuh najis tu orang Islam. Jadi mana-mana ibadat yang tidak berhajat kepada niat, maka orang kafir boleh buat. Mana-mana benda ataupun ibadat yang tidak perlu kepada niat, jika orang kafir buat, sah, boleh. Contoh sedekah. Sedekah orang kafir buat. Okeylah, nisbah dia bersedekah tu, dia sebenarnya ada pahala. Cuma bila di akhirat, bila dia tengok pahala tu, akan berterbangan seperti debu-debu. Sebab apa? Sebab dia tidak Islam. Andai kata kalau dia masuk Islam, maka sedekah-sedekah yang dia buat ketika waktu dia kafir, dia dapat pahala. Ketika mana dia masuk Islam. Sebab sedekah tidak perlu kepada niat yang khusus. Hanya perlu ikhlas niat lillahi ta'ala sahaja bagi tu. Bukan kerana orang lah maksudnya. Dia beri tu bukan kerana orang. Maka sah sedekahnya itu, kalau masuk Islam dapat pahala sedekah, waktu dia kafir dia buat. Tapi waktu dia kafir tu dia semayang, dia puasa, waktu masuk Islam tak sah lah tu. Dan memang tak perlu qada pun. Puasa orang kafir, puasa semayang orang kafir ketika dia sebelum masuk Islam tu tak perlu qada setelah masuk Islam. Kerana nak meligaratkan kepada orang kafir untuk masuk Islam. Kalau dia tahu kata, kena qada semula puasa, kena qada semula sembahyang waktu dia kafir tu, confirm dia tak masuk Islam. Lambat lah tu, dah tua baru nak sedar kata Islam tu benar, dia nak masuk Islam. Lepas tu kita pun kata, kena qada sembahyang tu. Daripada start balik sampai sekarang, jenuh dia. Tak jadi masuk Islam, kafir lah. Sudah. Jadi syarak memberikan keringanan kepada orang kafir asli, yang asal kejadian memang orang kafir dah, kemudian nak masuk Islam, tak perlu qada sembahyang, tak perlu qada puasa. Tu bagi orang kafir asli. Adapun orang murtad, dia kena qada semula sembahyang, dia perlu qada semula puasa kalau ditinggal waktu dia murtad. Wal'iyadzubillah. Habis bab berkaitan dengan menyucikan najis. Faslun, ini satu fasal pada menyatakan hukum qada hajat dan istinja. Qada ni bukan makna qada macam semayang tu. Kita pelik. Qada hajat. Hajat faham dah. Hajat nak berak, nak kecil. Qada tu qada lagu mana? Tak jadi nak berak kemudian kan lagu mana? Bukan gitu. Qada situ bukan makna nak berak, lepas tu tak jadi berak. Kemudian sehari pun nak berak, tunda berak. Itulah dia panggil qada. Bukan. Qada situ makna tunai. Tunai hajat. Hajat apa tu? Hajat yang berkaitan dengan kubul, dengan dubur lah. Jalan belakang, jalan depan. Sama ada buang air kecil ke, buang air besar ke, berkaitan dengan tu. Tu qada hajat. Tunai hajat. Hajat yang sulit. Dan juga istinja. Istinja ni selepas daripada kita berak kecil, kita nak basuh lagu mana? Dia ajar juga dalam fiqh. Hukum-hukum dia. Maka dia kata, ketahui olehmu he talib. Talib ni pelajar lah. Orang yang belajar kitab ni. Dia kata, ketahuilah olehmu he talib bahawasanya adalah bagi qada hajat itu 3 hukum. Ada 3 hukum qada hajat. Apa hukum tu? Pertamanya sunat, keduanya makruh, dan ketiganya haram. Sekali dia hurai lah. Kok mana jadi sunat, kok mana jadi makruh, dan kok mana jadi haram. Ada kalanya kita qada hajat itu sunat, ada kalanya qada hajat itu makruh, ada kalanya qada hajat itu haram. Dekat qada hajat tu sendiri. Maka kata dia, maka qada hajat yang sunat itu. Dia sebenarnya gini, nak kata gini sebenarnya. Bukan qada hajat tu hukum apa. Hak tu tak boleh nak elok tu. Ada pula ke qada hajat haram? Pula. Bukan maksud dia gitu. Maksud dia, ketika kita qada hajat, ada benda-benda sunat,
ada benda-benda makruh, ada benda haram. Situ. Bukannya qada hajat tu hukum dia haram pun ada. Bukan gitu. Silap faham konteks ayat. Dia nak kata kalau kita qada hajat ada tak benda haram yang kita patut elok ketika qada hajat? Ada. Kalau dia buat tu hukum dia haram. Kalau dia buat tu hukum dia makruh. Kalau dia buat tu sunat. Maka dia nak bahas dulu berkaitan dengan qada hajat yang sunat. Dia kata, maka qada hajat yang sunat itu iaitu menutupi kepala tatkala qada hajat besar atau kecil. Qada hajat besar beraklah. Ini bahasa kita dia beralus sikit, dia tidak direct sebut berak kecil. Cuma kita mungkin tak faham kena sebut direct lah. Sebab fiqh ni tak boleh sebut kias tak faham. Ada benda yang kita boleh kias, ada benda yang tak boleh kias. Kalau tak boleh kias, kena nyatakan benda apa tu supaya tak tidak keliru. Macam kita nak kata lah, dia tu mimpi malam berjunuk. Jadi kalau anak kecil tanya, mimpi malam ke mana? Kita pun tak cakap direct, kita pusing. Dia kata mimpi Ultraman sedap lah ke mana? Tak, kawan tu pelik. Apa benda Ultraman sedap tu? Tak faham. Dia tak faham apa dia tu mandi, apa dia tu mimpi basah. Dia tak faham. Kalau kita kias gitu, takkan faham sampai ke sudah. Jadi kena jelaskan seko-seko betul-betul apa benda tu dia panggil mimpi basah supaya dia faham. Dan dia tahu sekarang ni mimpi basah. Demi kias lagu tu dia tak faham apa sudah. Jadi fiqh ni dia kena terang. Kalau benda berkaitan dengan alat kemaluan, dia kena sebut alat kemaluan. Apa hukum berkaitan dengan dia. Kalau berkaitan dengan dubur, dia kena sebut apa hukum berkaitan dengan dubur. Tak boleh malu-malu. Hal ni hukum fiqh. Dia bahas belakang daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Setiap anggota kita ni ada hukum-hukum dia. Kalau sekarang ni kita nak bincang hukum berkaitan dengan kubul dengan dubur, kemaluan dengan dubur. Jadi sekarang ni benda sunat yang perlu kita buat ketika qada hajat, dia kata sama ada qada hajat kecil atau besar, ialah tutup kepala. Tutup kepala. Tutup kepala tu dengan apa? Boleh dengan tuala, boleh dengan kepiah pun boleh. Cumanya sebahagian ulama, kalau dia tutup dengan kepiah, dia ambil kepiah yang bukan pakai untuk sembahyang. Dia pakai kepiah yang bukan pakai untuk sembahyang. Tu dari sudut orang panggil adat jelah. Bukan makna kalau tak buat tu jadi haram, bukan. Nak kata dia bezakan kepiah nak pergi tandas dengan kepiah nak pergi sembahyang. Ataupun dia tutup dengan baju ke, dia tutup dengan tuala ke, ikut dia lah. Asalkan tutup kepala. Sebab syaitan akan duduk atas kepala kita bila kita duduk tinggung tu nak kecil berak. Jadi kalau kita tidak tutup kepala, kenalah kecil berak setan iblis tu. Katalah kita yang berkaitan dengan adab-adab belajar ni, orang yang tak tutup kepala ketika dia kecil berak ni akan cepat mudah lupa. Akan cepat mudah lupa. Jadi tambah-tambah orang yang belajar pula, dia kena ingat banyak, dia kena tutup lah. Itu antara ikhtiar dia. Bukan maknanya kalau masuk tu tandas tak tutup kepala lupa terus dah, bukan lupa terus. Tak kuat sangatlah ingatan tu. Gitu. Jadi adabnya antaranya yang sunat ialah tutup kepala. Begitu juga pakai selipar. Sama juga pakai selipar tu pun sunat juga supaya najis tak terkena di kaki kita. Kita kecil berak tu, bila kita pijak lantai tandas tu mestilah najis sebab najis tu ada situ. Kemudian kita corok dengan air pula. Maka takut-takut terkenalah najis tu di kaki dan kita pun keluar dalam keadaan najis tu. Tak boleh lah. Jadi pakai selipar. Tu jalan selamat. Kemudian dia kata lagi, dan menghadirkan air ataupun batu akan istinja. Satu lagi. Menghadirkan air. Apa maksud dia? Memastikan ketika sebelum kita berak kecil tu ada alat istinja. Jangan lepas berak selesai. Alhamdulillah. Tekan flash tak ada. Habis kita. Tekan flash tak ada. Tekan air baik tak ada. Tak ada belaka. Tak boleh. Sunatnya ialah kita tahu air masih ada. Kena tengoklah. Kena buka paip sikit. Paip ni laju ni. Mana ada air tu. Baru kita berak kecil. Jangan berak dulu. Tahulah emergency. Dia pergi berak dulu lesai, baru dia tengok air pahit. Tengok tak ada. Sudah.
Nak istinja pakai apa? Pakai dinding. Oh, tak boleh gitu. Dinding licin. Dinding kena kalau syarat dia cukup boleh tahan lah. Syarat dia kesak lah. Boleh menghilangkan najis ke. Boleh lah kalau dinding jenis itu jenis kesak. Biasa dinding dah mozek belakang dah. Licin. Tak sah untuk istinja. Jadi kalau dia calik kat dinding pun tak sah tak mengangkatkan najis. Lagi pula najis yang dia tengah berak kecil tu tak dapat dihapuskan, tak dapat dihilangkan sebab tak ada air. Begitu juga kalau jenis beseng yang tak ada air, dia kena tahu kata ada batu ataupun seumpama batu seperti tisu kesak yang boleh mengesak istinja. Tisu tu pun ada syarat dia lah dalam bab istinja yang mungkin akan disebut nanti. Iaitu mesti kesak lah, tidak licin, boleh menanggalkan najis, tidak mudah terkoyak dan sebagainya. Jadi dia kata mestilah dia tu menghadirkan air ataupun batu. Dia tahu kata ada air. Zaman dulu tu tak ada lah air pahit, jadi dia kena bawa timba siap-siap lah. Kena bawa timba dalam air tu supaya pergi tandas dia boleh corak dan sebagainya. Tu kata menghadirkan air tu. Kemudian dia kata dan mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke jamban. Tatkala masuk ke dalam jamban. Jamban. Jamban tu apa? Kalau istilah bahasa kitanya ialah berak tu lah, mangkuk jamban tu. Mangkuk jamban tu. Jadi sekarang ni kita dalam dunia sekarang ni tandas macam-macam. Jadi kita nak masuk kiri ni kita nak masuk tandas lah. Masuk tandas tu kaki kiri sunat. Keluar daripada tandas sunat kaki kanan. Jadi kaki kiri ni bila kita nak masuk kaki kiri, kita kena tengok peseng tandas pula. Kalau tandas tu jenis satu je, memang masuk-masuk tu terus jamban. Tu tak ada syok lah, memang kaki kiri terus. Masuk-masuk tu kaki kiri terus. Jenis peseng jamban orang dulu, dia letak di dua rumah. Jadi dia buka-buka tu memang terus jamban. Tak ada dah apa-apa. Dia tak letak dalam rumah. Ada peseng hak jenis kedua pula ialah dia ni masuk tandas. Bila masuk tandas ada lagi pintu-pintu tandas. Ni biasa adalah di sekolah ke, di masjid ke, di surau ke, memang banyak peseng gitu dah. Tak ada dah asing-asing. Putih. Satu masuk jamban tu. Tahu itu dah. Biasanya masuk bilik tandas yang mana bila masuk tandas tu ada lagi pintu-pintu dia. Jadi kalau hak jenis begini, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dia perlu masuk kaki kiri sejak awal-awal masuk tandas lagi. Walaupun dia masuk tu sekali ada pintu lagi tu nak masuk. Dia masuk dah kaki kiri sini. Macam tandas ni lah ada pintu. Dalam tu ada pintu lagi. Jadi waktu pertama-tama masuk tu kaki kiri tu. Situ start kaki kiri dia. Bukannya mula kaki kiri tu bila masuk tandas tu dah. Masuk tandas pintu pertama ni kaki kiri tu. Kemudian masuk pintu kedua pula kaki kiri lagi. Gitu. Jadi kaki kiri sudah bermula ketika mana masuk tandas yang pintu utama. Bukannya tunggu masuk pintu yang khas tu. Dia jamban saja dah. Tu masuk kaki kiri ke dalam jamban. Ataupun masuk kaki kiri ke dalam tandas. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar daripada jamban, jikalau qada hajat di padang sekalipun. Sekarang ni bila dah masuk tandas kaki kiri, sebab apa kaki kiri? Sebab tempat yang kita nak masuk tu tempat yang jijik, tempat yang najis, tempat yang ada setan iblis lah. Bukan tempat yang mulia. Kemudian bila kita keluar pula, kita nak keluar ke tempat yang lebih mulia daripada tandas, maka kita dahulukan kaki kanan. Kita dahulukan pada kaki kanan. Jadi keluarlah kaki kanan. Selesai. Kaki kanan tu pula, walaupun kita berak di padang luah sekalipun. Padang luah ni apa dia? Jadi zaman dulu, padang luah ni dia panggil sahra. Di padang-padang ni panggil sahra. Sahra ni padang pasir. Hak jenis rata tu. Rata, tak ada apa, memang pasir. Kalau kita berak sini kat situ macam mana? Macam mana kita nak iktibar masuk kaki kiri, kaki kanan? Maka kita kalau berak jenis padang gitu, tak kisahlah padang pasir ke, padang biasa ke, apa-apa tempat luas lah. Yang tak ada tempat khas, tandas tak ada. Tapi kita nak berak di tempat tu. Contoh di semok-semok hutan ke.
Jadi bila kita nak masuk saja tempat yang kita nak berak tu, masuk kaki kiri. Selepas kita berak selesai, kemudian kita nak keluar semula daripada semut tu, kita keluar dengan kaki kanan. Situ. Walaupun tak ada pintu sekalipun, kita iktibar saja, kita kira-kira saja kat mana kawasan yang masuk dalam kawasan qada hajat dan mana yang kawasan luar qada hajat. Kita buatlah. Jadi kalau masuk tu kaki kiri, keluar tu kaki kanan. Selesai. Tapi tu jarang berlaku lah. Sekarang ni ada tandas belaka dah. Jadi alhamdulillah tu Cuma bila dalam tandas, bila kita mengambil wuduk, hukumnya makruh kalau ambil wuduk dalam tandas. Tak molek manalah, moleknya di luar tandas. Kalau ada, kalau asing lah. Kalau tak ada pun nak buat ke mana. Jadi kalau kita berwuduk ketika dalam tandas, maka jangan sebut nama Allah Subhanahu wa taala, sebutlah hati. Bismillahirrahmanirrahim tu sebut dalam hati sahaja. Sebab kita berada di jamban, di tempat yang hina dan tercela. Tempat yang wuduh lah, tempat yang busuk. Maka kita seyogianya kena jaga daripada menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dalam membaca Al-Quran. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bertinggung. Tinggung. Sunat tinggung. Tinggung lagu mana? Takut kita faham tinggung ni letak kaki di tanah. Letak kaki di tanah seperti kita faham tu lah. Letak kedua-dua kaki di tanah. Rapat di tanah. Bukan gitu kan? Jadi tinggung ni lagu mana? Bertinggung serta mendudukkan kaki. Bertinggung tu, lah kita tundukkan paha kita. Kemudian serta mendudukkan kaki kiri dan menjauhi dari mendudukkan kaki kiri. Jadi qada hajat tinggung yang dimaksudkan di sini, kita dudukkan diri kita di atas kaki kiri. Kaki kiri ni tumit kiri. Jadi ketika kita bertinggung, duduk bertinggung, kaki kiri kita akan naik gini. Kaki kiri kita akan naik gini. Seperti tasyahud, seolah-olah macam tasyahud kiri lah. Kemudian kita akan duduk di tumit kiri kita ni. Kaki kanan kita ni lurus. Kaki kanan kita daripada bawah kaki tu sampai ke lutut ni lurus. Jadi kita akan duduk tinggung cara begitu. Bukan tinggung dua tapak kaki tu rapat di tanah, tidak. Bahkan kaki kanan saja rapat di tanah dan daripada kaki kanan sehingga ke lutut akan lurus, kaki kiri saja akan jungkit sikit. Dia macam akan seolah-olah merepahkan punggung kita di kaki kiri. Tu cara bertinggung. Tu cara bertinggung. Cara bertinggung itu dapat melawaskan najis yang nak keluar. Sama ada najis kecil ataupun berak. Tu cara nak melawaskan. Lawas ni makna puas lah berak tu. Puas berak, puas kecil. Tu cara dia. Jadi tak ada lah syok mana lagi wah-wah keluar lagi kecil. Tu cara kecil terbaik begitu lah. Tu sunat. Tu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Tapi kalau dah tak mampu nak buat lagu mana, lutut sakit, maka boleh dah buat lagu mana pun, nak buat lagu mana. Nabi SAW pernah kecil diri sebab sakit kaki. Itu bukan sunnah Nabi. Tapi nak kata kalau kecil diri itu tak ada masalah kalau sakit. Dan tidak makruh lah, lagi-lagi tidak haram. Dan Nabi SAW pernah kecil diri dalam keadaan tak sakit, nak menunjukkan bahawasanya dia tu tidak haram kalau kecil diri. Tapi hukum dia makruh. Makruh tu bukan makna Nabi SAW buat benda makruh. Nabi SAW nak tunjuk dari sudut syariat, kalau kecil diri ni tak sampai tahap haram. Tapi tu bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW tetap kecil berak diri. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi daripada segala manusia sekira-kira tiada keciuman baunya, bau najis. Sunat yang seterusnya ketika kita qada hajat ialah kita menjauhkan diri daripada manusia. Memanglah. Tambah kalau tandas tu selesailah tandas tu. Kalau jenis tak ada tandas ni, kena cari semut samun ke, kena jauhkan diri daripada manusia. Kerana benda tu benda yang satu kaibat. Jauh tu takat mana? Sekira-kira orang tak bau dah berak kecil kita kalau sampai tahap jarak tersebut. Jadi kita kena menjauhi daripada manusia. Ni kalau tak ada tandas lah.
kita nak berak di padang pasir ke, di semak samun ke, kalau tak ada tandas darurat sangat, kena jauhkan diri daripada manusia. Walaupun manusia itu mahram kita sekalipun, tu adab dia lah. Sunatnya begitu. Kemudian dia kata, dan sunat membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ni baca seketika masuk tandas. Baca doa ni sebelum masuk tandas, baca dah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru masuk langkah kiri kanan. Begitu. Bukan masuk baru baca, kita dah sebut nama Allah dalam tandas, habis ceritalah tu. Jadi sebelum masuk tu kita sebut dulu bismillah dan doa dia, kemudian baru langkah kaki kanan masuk, langkah kaki kiri masuk tandas. Keluar kaki kanan. Jadi bismillah dengan nama Allah. Allahumma, wahai Tuhan, inni sesungguhnya aku, a'udzubika, meminta lindung oleh aku dengan engkau, minal khubuthi wal khaba'ith, daripada syaitan betina, syaitan jantan. Syaitan jantan dan syaitan betina. Kerana setan-setan ni lah yang akan duduk di sekeliling kita bila kita masuk tandas kalau tak baca doa. Dan aurat kita ketika kita buka kain dan sebagainya, dia nampak lah sebab tak baca doa. Lepas tu penting doa tu sebelum masuk tandas baca dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bila kita buka kain dan sebagainya, dia pun terhijab dah kemaluan kita, dubul tu tak nampak dia. Terhijab, tak nampak. Ataupun ada doa-doa lain lagi. Itu salah satu doa yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca gitu. Ni mudahlah, ni biasa kita buat. Kalau tak buat tu malah agak tu. Dan sunat membaca ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani, tatkala keluar daripada tandas. Baca ghufranaka, meminta ampun kepada engkau. Jadi Nabi SAW ghufranak. Sebab apa dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, Nabi SAW? Kerana ketika masuk tandas, dia tidak boleh berzikir ke mulut dia. Paling tidak, dia boleh mengingati Allah dalam hati lah. Tak boleh berzikir. Selepas keluar tandas, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tak boleh berzikir dengan mulut. Sebab dalam tandas. Jadi sebab tu dia minta ampun, ghufranaka. Lepas tu, alhamdulillahilladzi, puji-pujian itu hanya mustahak bagi Allah. Allazi, yang mana azhaba 'annil adha, yang telah menghilangkan daripadaku kekotoran, penyakit, wa 'afani, dan menyihatkan akanku. Mengafiatkanku dan menyihatkan aku. Tu waktu keluar tandas. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.